Okay guys, hari ini hari Rabu. Terima kasih kepada student saya YD101 kerana telah menghadiahkan saya sesuatu alat yang membantu dalam pengajaran, dan semoga ini memberikan banyak manfaat bukan hanya kepada my student, tapi kepada semua yang menonton video. Jadi kita buka apakah barang ini. Baiklah, tibalah masanya. Ini apakah ini? Okey, buka dulu kerana dia ada seal JNT. Tunggu sebentar. Okey, terima kasih kepada student saya. Ini sangat berguna ya untuk YT101 dan juga untuk video yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Tuan memberkati. Okey, jadi terima kasih sangat-sangat ya. Aduh, sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih daun keladi. Ada masa kita berbalas-balas lah ya. Terima kasih. So, pada bulan ini kita akan mulakan lagi YT101. Tutorialnya sebenarnya belum habis. Saya akan habiskan tutorial. Tutorialnya untuk kelas sebelumnya saya akan habiskan dulu. Habiskan tutorial, barulah kita pergi ke kelas sebenar untuk bulan ini. Terima kasih. Bye. So, welcome back to YT101. So, it is on June. Okay, today is June. So, it's new month. Jadi kita mix lah bahasa Malaysia and English bersama ya. Jadi pada hari ini saya nak habiskan kelas tutorial kita. Yang kita berhenti sebentar selalu menyambut hari gawai ya. Baik, jangan paper ni ya. Baiklah. Okey, tadi kita video pengenalan tadi. Terima kasih kepada student saya yang telah pun memberikan ini. Okey, sebagai tanda terima kasihnya, jadi saya akan teruskan lagi YT101 ini. Tapi kita nak habiskan dulu apa kita belajar daripada series 1 hingga series 10. Okey. Jadi pada bulan Jun ini kita mulakan dengan series yang baru, iaitu series 1.1 hingga 1.10. Boleh? Okey. Alright. Baik, kita habiskan. Dalam shorts yang saya buat, dalam shorts itu kita ada series 1 dah buat dalam YouTube Shorts. Series 2 dah kita buat dalam YouTube Shorts. Okay, jangan terlepas ya, anda boleh tengok dalam YouTube Shorts ataupun anda boleh type di sana YT101 dalam search engine, pasti ada video tersebut dalam YT101 tutorial. Okay, baik. Kita pergi ke bahagian ini, series 3. Okay, series 3 iaitu documentary. Okay, documentary. Baik, minta maaf saya punya penglihatan tak apa jelas. Di kalau macam ini saya nampak dengan betul-betul lah ya. Dokumentari. Baik. Dokumentari secara ringkasnya merupakan satu aktiviti untuk merakam. Okay, merakam apa saja aktiviti yang anda nak jadikan sebagai arsip, anda simpan benda tersebut. Okay. Dalam contoh saya beri kepada anda, the last example I give to you is about Bruce Lee. Okay, it's about Bruce Lee. Dokumentari ada National Geographic. And I also touch on channels like, for example, National Geographic, Discovery Channel, and also History Channel, because tiga ini merupakan yang terkuat lah dalam mendokumentasikan dokumentari. Okay, so anda boleh bayangkan National Geographic dah lama dah buat dokumentari tentang haiwan contohnya. Okay, baik. Untuk membuat sebuah dokumentari, pastikan yang penting sekali anda mesti ada idea sendiri. Daripada idea itu anda mesti mengolahkannya, dan of course dengan adanya idea kita mesti ada fakta, betul? Jadi fakta ini datang daripada sumber-sumber seperti anda menginterview individu tersebut, ataupun anda pergi ke library, ataupun anda boleh pergi ke Mr. Google. Tapi elakkan guna Wikipedia ya, elakkan guna Wikipedia dapatkan maklumat anda. Okey, saya ringkas, dokumentari adalah proses untuk merakam. Okay? Dan saya rasa banyak antara kita YouTuber pemula yang mencuba untuk membuat dokumentari ada. Tapi pastikan bila kita nak buat dokumentari, fakta kena ada, kita mesti ada pengetahuan sikit, dan juga kita mesti mendapat info yang lebih sebelum kita buat syuting tentang dokumentari tersebut. Dan pastikan ianya apa yang anda suka, dekat pada hati anda bila anda buatnya. Okay, now clear? Okay, baik. Sorry.
Kita pergi ke series 4. Okay. Series 4 kita tengok kepada interview. Okay. Ramai antara kita YouTuber pemula seperti saya ni, saya pun juga ada buat interview. Kalau anda tengok interview saya dengan legendary Sarawak sculptor Mr. Petrus Alfred, interview itu, dan juga interview saya dengan yang terbarulah dengan rakan saya, iaitu pekerja kopi, tapi beliau memberikan input yang banyak tentang pengalamannya bekerja sebagai pekerja kopi. So kita akan sharing ya. Jadi interview ada pelbagai jenis interview. There are so many types of interview. Interview yang formal, interview yang informal, dan of course interview tentang selebriti. Contohnya melodi. Kita terjah contohnya. Okay. Right. Dalam buat interview, pastikan anda sudah ada soalan untuk ditanya. Dan kalau boleh, anda mesti bertanya, anda mesti memberikan list soalan itu kepada individu yang anda nak interview supaya individu tersebut tahu macam mana jawab soalan. Okay, nanti kalau anda tanyakan, contohnya anda bertanya soalan tanpa dia tahu, tanpa dia menyedari apakah soalan tersebut, nanti dia akan blur. Bila dia blur, dia akan tak baik di depan video. So, pastikan orang yang anda nak interview itu tahu apakah soalan yang anda nak ajukan kepada dia. Barulah interview itu ada flow. Okay, contohnya interview saya dengan kawan saya di kedai kopi itu interview yang santai. Santai maksudnya dia jawab dengan cara dia tersendirilah. Tak ada guna teks, tak ada guna skrip. Tapi kalau anda nak buat satu interview yang formal, contohnya interview YB, interview seorang yang berjaya dalam hidup contohnya, ataupun interview sesiapa saja yang dikenali ramai, pastikan anda buat skrip, dan juga anda mesti adakan set soalan untuk dia tahu dan dapat menjawab dengan baik. Okey, clear untuk tutorial untuk interview. Baik. Jadi along the way kita buat video ni, kalau saya ada tersilap kata pun tak apa, kita akan terus saja. Ini natural dalam pembelajaran, tak ada edit lah, just go on aja. Okey, baik. Daripada interview kita pergi ke idea. Okey, idea datang di mana-mana. So idea ni adalah dalam series 5 idea. Idea datang daripada mana-mana. Even duduk ini pun kita ada idea. Duduk sambil kita membuat pelaburan tu pun kita ada idea. Tengah mandi pun kita ada idea. Okey, untuk pengetahuan anda, sharing orang yang mandi lama, the one who take the longest shower is the one who always think. Mereka selalu berfikir. Tengah mandi kan, lama dia mandi. Orang itu tengah berfikir sesuatu. Ini adalah ciri-cirinya orang yang ada idea. Okay. So, dalam series ini, series 5 ini, ada pelbagai cara untuk mendapatkan idea. Ideation, immersion, kadang-kadang kita ada writer's block, tak ada idea langsung. Okay. Dan juga yang penting sekali untuk mendapatkan idea, kita mesti keluar, bercakap dengan orang, ikut aktiviti orang, menyelami kehidupan orang, mendapatkan pengalaman. Itu yang terbaik untuk mendapatkan idea bagi konten-konten video kita. Okay. Dan yang pastinya, janganlah kita membuat konten yang telah pun dibuat oleh orang. Seperti perkataan pepatah, mengisi air dalam jug air yang dah penuh, kan dia akan melimpah-limpah. So kita mesti mencari idea ataupun angle yang mana belum disentuh oleh YouTuber pemula yang lain. Okay, angle lah contoh hari gawai. Jadi kebanyakan kita ni buat video hari gawai kan, termasuk saya ini buat video hari gawai. Okay, tetapi dalam video saya itu secara kebetulan, dan ini merupakan pertama kali saya ke kampung tersebut. Okay, pertama kali saya ke kampung tersebut iaitu Mewang Taub. Okay, first time. Baru nak turun, kita nak pulang kampung Bersekuduk, ada majlis perarakan. So kita join. Jadi kata boy lah nama pekerja kedai kopi tu, member, my friend. Dia pun kata, join lah kita. Jadi dia kata pun, ini bagus untuk konten. So saya ikutlah, saya shoot. Prosesnya saya shoot semua tu.
okay, tanpa menggunakan gimbal. Jadi DJI, kalau anda tengok video ni sponsor sponsor cikgu ni, okay. So saya shoot sampai habis, okay. Sampai habis, penghabisannya adalah di rumah rakan boy yang itu ada orang punya rumah itu, tuan rumah pun datang menggunakan set baju Iban dan belanja kita satu tarian tradisi Iban. Itu endingnya, okay. So ini katakan sebagai idea datang bila masa saja. Okey, baik. Clear. Okey. Masuk kepada kita punya series 6. Series 6 perception. Pada awal pengenalan saya show anda tentang sebuah jentera iaitu CAT. Okey, jentera untuk bahagian pembinaan CAT. Okey. Tapi saya tak tunjuk anda apakah itu sebenarnya. Saya berikan anda gambaran daripada grill, nama CAT sampai yang headlight dan sebagainya. Itu adalah perception. Okay? Perception di mana seseorang itu menilai sesuatu pada dasarnya. That's why people say, don't judge book by its cover. Okay? So, itulah sebabnya kita mesti ada satu thumbnail yang power. Thumbnail yang power. Apalagi kita mesti ada satu homepage yang power, pembukaan channel kita yang power dan sebagainya, mesti power. Okay? Dari situ orang dapat tahu, oh video ini akan jadi macam ini. Okay? Itu adalah perception. Untuk mengatasi perception seseorang, untuk menyukai kita punya channel, pastikan yang kita juga perlu memain peranan untuk menembusi tembok-tembok perception kita punya viewers. Okay? Caranya senang, contohnya menggunakan thumbnail ataupun kita membuat, kalau bolehlah kita buat live, tapi live biarlah live yang berkualiti. Okay? Dan untuk sesiapa yang dah pun reach lebih daripada 500 subs, bolehlah buat macam Facebook post dekat wall tu untuk memberitahu kepada kita punya subscribers apa yang akan berlaku. Okay? Perception, even perwatakan kita, karakter kita mesti selari dengan YouTube channel kita. Okey, contohlah ini adalah saya punya perception seorang pengajar, guna kot, rambut kemas semua tu, rambut dah hilang lagi dah ni, dah buat lagi dah. Okey, tetapi video yang lain, vlog, video dengan Kilia ke Hana ke family, saya guna cap, baju biasa, itu adalah perubahan karakter. Dan itu membolehkan seseorang itu mengenal pasti perception itu jadi ke tak. Okey, baik, seterusnya kita ke series 7, self concept theory. Self concept theory ini seperti contohlah saya beritahu anda tentang seekor kucing nak menjadi seekor singa, tak dapat, gunalah kostum singa. Okey, benda ini sering kali berlaku dan senang untuk orang melihat pada diri kita. We don't know ourselves until people tell who we are. Contohlah, Kevin ni seorang yang pemanas lah, kerana saya ni suka bercakap dengan nada yang tinggi. Sebenarnya bila mereka mengenali saya, mereka akan tahu, oh Kevin ni lucu lah, Kevin ni macam pelakon Will Ferrell, contoh. Okay? So ini adalah antara contohnya adalah self concept theory. Okay? Series 8 adalah branding. So branding, kita ada brand promise, brand equity, kita ada definisi apa itu brand dan sebagainya. Tapi yang pentingnya dalam series ini kita nak menjadikan diri kita sebagai brand, nak menjadikan YouTube channel kita sebagai satu brand. Bukan hanya dari segi mencetak baju ke merchandise, lebih daripada itu. Maksudnya bila mereka keluar, tengok muka you pun dia tahu, oh ini Encik KKJ. Contohlah KKJ. Oh, dan sebagainya lah. Nanti saya sebutkan nama orang lain pun salah juga. Jadi saya sebutkan nama saya lah, KKJ. Okay. Keluarlah KKJ TV. Oh, dia tak panggil Kevin. KKJ TV. Itu namanya branding. Contoh, Abu Mamu.
Abu Mamu. Okay. Abu Mamu ni dulunya adalah peserta Raja Lawak. Lepas tu dia buka dia punya company, ada Laparpo Production. Daripada situ dia fokus dalam food review. Sampailah satu masa dia nak cuba untuk jadikan channel ini sebagai satu channel untuk cater bagi mereka yang minat tentang alam mistik. Itu Nina Bobo X. So waktu PKP ada Nina Bobo podcast. Sepanjang PKP dia akan buat siaran pukul 12 sampai pukul 3 atau 4 pagi. Jadi bila dia keluar di Penang, orang akan sebut dia pada awal lah, Mamu, mana tempat you nak review, where is the place you want to review for food? Kan dia dulu food reviewer kan, tempat mana yang best makan ni, tempat mana ni, nasi kandar mana ni. Kemudian the next time dia keluar, Mamu, hang tak pergi cari hantu ke? You don't go and find ghost ke? For example, kerana dia buat Nina Bobo X. Ini namanya branding yang berkesan. Turun daripada airport, oi, itu KKJ TV lah. Wah, semua serbu. Contoh. Tapi kalau boleh, kita jadilah diri kita sendiri. Kita bukan nak famous lah. Untuk saya sendiri buat YT 101 ini untuk memberikan pendidikan yang di luar daripada kelas saya, memberikan kepada anda semua dan juga kepada siapa-siapa yang berminat lah, terutama sekali dalam bidang mass communication contohlah ya. Baik, clear. Okay. Series 9, creativity. Creativity ni lebih kepada bagaimana you nak menjadikan diri you seorang yang kreatif, ataupun you memang seorang yang kreatif. Faham tak? Kreativiti ni kadang-kadangnya dilahirkan daripada diri kita. Okay? Kadang-kadang juga kreativiti ni dia ajar di sekolah. Itu sebabnya kita ada sekolah seni. Contohlah sekolah seni mengasah lagi bakat orang itu untuk melukis. Okay? Kalau dulu dia boleh melukis orang kayu, stickman. Jadi di sekolah seni dia ajar orang itu untuk buat lebih daripada stickman, buat mural ke, buat illustration dan sebagainya. Itu kreativiti yang diajar. Kreativiti yang lahir pada diri sendiri, apabila dia tak perlu diajar, dia boleh buat sendiri. Okay? Dia boleh buat sendiri. Genius contohnya, genius. Jadi pada series 9 ini, kreativiti lebih menjurus kepada bagaimana anda melihat, you see yourself, either you are a creative person or not. Tapi of course lah, kalau you buat YouTube channel, for sure lah you kreatif, kerana you ingin membuat konten yang terbaik untuk penonton, terbaik, terpikat, melekat dan juga satu yang berfaedah. Dan pada last kali kita ada message strategy. Okay. Message strategy penting sebab you nak mengolah message yang sampai kepada viewers you. So you kena menjawab 5 soalan. 5W 1H. Nampak macam wartawan kan, 5W, when, where, why, where, and H, how. You answer these 5 questions, then you will know where is your content going to be like, what is your content going to be like, where is your content going to go with, and so on and so forth. Okay, with that kita dah habiskan tutorial yang saya rasa lebih daripada 10 minit ni saya rasa. Okay, tutorial untuk series 1 hingga ke series 10. Untuk series 1 dengan series 2 ada part 1, part 2, saya rasa you can go and find it on my shorts, ataupun bila type di sana dalam search engine, type di sana YT101, mesti ada tutorial. Tapi itu untuk shorts lah, untuk shorts. Okay, jadi saya mengambil kesempatan ini, I take this opportunity to thank management lah, because they give me time to do this. Actually I got so many work to do. Okay, kerja hakiki banyak, tapi saya nak habiskan ini dulu sebab ini pun antara saya punya kerja hakiki lah untuk memberitahu anda tentang message berkenaan dengan YT101. Semoga semua ini memberikan satu manfaat pada anda semua. Okay, walaupun benda ini you dah buat pun semua ni, tapi sebagai revision pada anda. Time anda tengah buat video ke apa ke, anda ingat kembali, oh ini dikatakan dalam YT101 dan sebagainya. Diharapkan seperti itu. Okay,
Terima kasih kepada sebagai student kerana telah pun memberikan saya ini dan digunakan sebaik mungkin lah untuk video proses yang lainnya. Thank you very much. Ya, student saya jauh tu, jauh. My student from Lawas, jauh student tu. Okay, dan dia berminat dengan kelas ni, so saya pun akan committed untuk buat kelas ini untuk beliau dan juga untuk semua yang lain lah ya. Dan semoga kita diberkati pada hari Rabu ini, okay? Dan berjumpa lagi dalam YT 101 series 1.1. Okay? Kita nak mulakan lagi bulan Jun ini dengan banyak lagi topik-topik yang menarik, terutama dari segi mass communication dan macam mana mass communication membantu kita YouTuber pemula untuk maju ke depan. Kelas bersurai. Bye.